إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله القائل واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan tali pembimbing ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk menghayati sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sebagai petunjuk yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Dalam ajaran Islam yang agung ini, perkara paling asas dan paling utama ialah makrifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Makrifatullah adalah tunjang kepada seluruh cabang keimanan, asas kepada setiap ibadah dan sumber kekuatan rohani yang meneguhkan hati manusia. Tanpa makrifatullah, amal kehilangan makna, doa menjadi lafaz tanpa jiwa, dan hidup manusia terumbang ambing tanpa nafkah. Antara asas makrifatullah itu ialah meyakini sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud merupakan sifat pertama yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Menolak kewujudan Allah Subhanahu wa taala merupakan kekufuran yang nyata. Kehidupan tanpa keyakinan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala membawa manusia kepada pemberontakan terhadap fitrah, penolakan terhadap kebenaran wahyu, serta ketundukan pada nafsu yang merosakkan. Tuntasnya, meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengakuan yang membezakan antara hamba yang beriman dengan manusia yang kufur terhadap Tuhannya. Dalam era teknologi yang serba canggih dan dunia maklumat tanpa sepadan ini, umat Islam sedang berdepan dengan cabaran akidah yang sangat meruncing. Arus pemikiran moden telah melahirkan fahaman-fahaman yang menggugat makrifatullah, seperti ateisme yang menafikan kewujudan Tuhan secara
kepada penciptanya. Kedua-dua aliran ini merebak dalam masyarakat apabila jiwa manusia terpisah daripada kefahaman dan penghayatan terhadap sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagi mencapai makrifat yang sahih, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah menggariskan satu kaedah yang tersusun, yaitu melalui pengajian sifat 20 yang menghubungkan sifat-sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah ini bukan saja menjelaskan siapa Tuhan yang layak disembah, bahkan melatih akal untuk memahami hakikat ketuhanan dengan hujah berasaskan nas wahyu, yakni nakliyah, dan rasional akal, yakni akliyah. Sifat wujud merupakan sifat pertama daripada 20 sifat wajib pada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercayai oleh setiap muslim. Wujud Allah Subhanahu wa taala bukan seperti segala kewujudan yang lain. Wujudnya esa tanpa sekutu. Setiap kewujudan di alam ini, dari sekecil zarah hingga sebesar galaksi, menjadi tanda yang jelas tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu diatur dan kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang Maha Pencipta. Dalil-dalil wujud Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak untuk dihitung, kerana setiap sesuatu di alam ini menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta. Imam Ibn Juzai Al-Garnati, seorang ulama besar Andalusia yang wafat pada tahun 741 Hijriah, dalam kitabnya An-Nur Al-Mubin menghuraikan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan melalui 3 jenis dalil yang kukuh dan rasional. Yang pertama ialah dalil yang berpaksikan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di hadapan mata manusia. Lihatlah langit yang tinggi tanpa tiang, bumi yang terhampar dengan keteraturan yang menakjubkan, dan diri manusia sendiri semuanya mengisyaratkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang yang mau mencapai pengetahuan, yang mau mencapai pengetahuan yakin, dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mau melihat serta memikirkan yakni dalil-dalil dan bukti itu? Manusia yang asalnya hanya daripada setitis air yang hina berkembang menjadi makhluk paling kompleks di alam ini. Dalam tubuh manusia tersembunyi sistem genetik yang mengandungi ribuan maklumat tentang asal-usul, sifat dan keupayaan jasadnya. Otaknya pula menjadi wadah kepada daya fikir, ingatan dan emosi yang tiada tandingan dalam ciptaan lain. Yang kedua ialah pendalilan melalui khabar dan ajaran para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah kebenaran. Kebenaran mereka dibuktikan dengan mukjizat. Mukjizat itu menjadi tanda bahawa risalah mereka bukan rekaan, tetapi wahyu yang datang dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri membela mereka daripada umat yang mendustakan. Ada kaum yang dibinasakan dengan tiupan angin yang kencang, ada yang dihujani batu dari langit, ada yang ditimbuskan di bumi, dan ada pula yang tenggelamkan di laut. Semua itu menjadi tanda kebenaran wahyu yang dibawa oleh para nabi. Yang ketiga ialah pendalilan berdasarkan fitrah manusia yang suci.
Fitrah itu adalah nurani yang bersih, yang secara semula jadi mengakui adanya Tuhan walaupun tanpa diajar, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Sejak mula manusia diciptakan, dalam dirinya tertanam rasa bergantung kepada sesuatu yang maha berkuasa, yang mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan seorang manusia. Apabila manusia berada dalam keadaan aman, dia sering lupa. Tetapi apabila musibah menimpa, ketika segala daya dan ikhtiar terhenti, maka secara spontan lidahnya menyebut nama Tuhan. Ketika itu fitrah yang terpendam menyatakan hakikat kewujudan Tuhan. Hadirin yang dimuliakan, apabila keyakinan terhadap sifat wujud Allah Subhanahu wa taala tidak diperkukuh dan tidak diasaskan dengan kefahaman yang benar, maka timbullah berbagai penyakit dalam akidah manusia. Yang paling parah, lahirlah golongan yang tidak bertuhan atau hidup seolah-olah mereka tidak mempunyai Tuhan. Inilah wabak pemikiran moden yang sedang meresap ke dalam masyarakat kita, sama ada kita sedar atau tidak. Pahaman sebegini tumbuh daripada cara fikir materialistik yang menilai kewujudan hanya berdasarkan apa yang dapat dilihat dan diukur. Segala yang tidak dapat disentuh dianggap tidak wujud. Inilah logik songsang yang akhirnya menentuk hati manusia daripada hakikat ketuhanan. Sedangkan wujud Allah SWT bukan seperti kewujudan makhluk. Wujudnya bersifat maha sempurna yang tiada bandingan. Allah SWT menegaskan dalam surah Asy-Syura ayat ke-11 yang bermaksud, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan yakni zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha melihat. Merenung ayat yang dibacakan tadi, persoalan yang besar perlu kita tanyakan kepada diri, apakah yang terjadi apabila keyakinan terhadap kewujudan dan keesaan Allah SWT tidak diperkukuh dalam jiwa manusia? Pertama, manusia akan hilang tujuan hidup. Apabila seseorang tidak lagi meyakini Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur kehidupan, maka dia tidak lagi tahu dari mana dia datang, untuk apa dia hidup, dan ke mana akhirnya dia akan kembali. Hidupnya menjadi kosong, hanya diisi dengan keseronokan sementara, tunduk kepada nafsu dan terikat dengan ukuran duniawi semata-mata. Maka lahirlah generasi yang pandai mencari makna hidup di dunia, tetapi gagal menemukan makna sebenar kehidupan itu sendiri. Kedua, manusia akan hidup tanpa syariat dan tanpa nilai moral yang mengawal. Apabila kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhakis, maka tiada lagi istilah halal dan haram, dosa dan pahala, baik dan buruk. Jika segalanya ditimbang mengikut logik akal tanpa berpandukan wahyu ilahi, normalisasi maksiat akan berlaku atas nama hak asasi dan dosa berluasa atas nama vulgarity. Budaya maksiat bukanlah tanda kemodenan dan kemajuan, tetapi ia menjadi isyarat masyarakat telah hilang pedoman. Ketiga, manusia akan hilang tempat bergantung dan hidup dalam kehampaan apabila hati tidak lagi terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa menjadi rapuh. Hidupnya diburu keresahan, mudah kecewa, tenggelam dalam kemurungan, dan akhirnya putus asa daripada rahmat Tuhan. Hakikatnya tiada solusi yang lebih ampuh selain kembali kepada asas keimanan, yaitu makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menghayati dalam kehidupan. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah manusia mengenal tujuan dirinya, mengenal hakikat dunia, dan mengenal ke mana akhirnya dia akan kembali. Oleh yang demikian, marilah kita kembali mempelajari kandungan ilmu akidah
melalui penghayatan sifat 20, khususnya sifat wujud, sebagai tunjang kepahaman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud dan hanya Dia yang layak disembah dan ditaati. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, wa asrafu anwa'il ilmi huwal ilmu billah wa sifatihil wa af'alih wa bihi kamalul insani wa bihi kamalihi sa'adatuhu wa sadahuhu li jawari hadratil jalali wal kamali. Dan ilmu yang paling mulia ialah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dengan ilmu ini terletak kesempurnaan manusia. Dalam kesempurnaan itu terdapat kebahagiaan dan kebaikan manusia kerana dekat dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah hari ini, marilah bersama kita menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam adalah sedar bahawa seluruh alam dan diri kita sendiri adalah tanda nyata kewujudan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat Islam adalah sentiasa merasai kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi melahirkan sifat teliti dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, umat Islam dalam berusaha menghidupkan penghayatan ilmu akidah dalam keluarga, kerana hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, manusia dapat hidup sebagai hamba yang sedar, taat dan terpelihara daripada kesesatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka melupakan, yakni amalan yang baik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Surah Al-Asyrah ayat ke-19. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمات هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين
اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل بك بنبيك آمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الحسنى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبهز وقايتك صمدانية جلالة ملكنا معظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. الله عليم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adil umrahuma muslimin walid dhabina wa ra'yat wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran pada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الديار والذي أخرج الذين كفروا من أهل الديار. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.